Kenapa di negara yang merdeka ini kita masih lihat masih ramai lagi anak-anak yang tidak dapat sekolah, tidak mendapatkan akses pendidikan dengan baik. Langit biru, laut biru, rumput hijau banyak kerbau. Di bawah gunung Kinabalu, di sana kami dilahirkan. Di bawah bayu negeri kami, banyak sumandang cantik-cantik. Okey, idea Borneo Comrade ini timbul apabila sekelompok mahasiswa dan pensyarah di Universiti Malaysia Sabah ingin membuat perubahan menggunakan jalan intelektual. Sebab kita nampak hari ini masyarakat mempercayai bahawa politik adalah satu-satunya ataupun parti politik itu sendiri satu-satunya jalan perubahan yang kita ada di dalam negara demokrasi. Sedangkan perubahan itu akan berlaku daripada banyak aspek, daripada sudut kebudayaan, kesenian, daripada sudut ekonomi, daripada sudut kesihatan, daripada sudut pendidikan. Jadi kita mengambil jalan-jalan pendidikan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat supaya kita boleh hidup berdikari, mandiri, membangunkan ekonomi kita dan memahami tentang hak-hak kita. Jadi tertutup dan kita tertutup juga akibat kita merasakan bahawa kebanyakan isu-isu yang dipanggil isu nasional ini, nasional, kebanyakan berada di semenanjung Malaysia. Jadi kebanyakan hal-hal negara itu semua berkenaan dengan sana. Bila di sini kita tidak terlalu pandang lah, kita tidak terlalu nampakkan dia jadi menjadi isu kenegerian sahaja. Jadi kita mahu bukan sekadar Sabah tetapi Borneo, itulah kenapa kita panggil Borneo Comrade, kita mahu orang memandang Sabah, pandang ke Sarawak, pandang ke Borneo, Labuan. Jadi kita mahu supaya isu-isu daripada Sabah ini juga kita diketahui. Kita nampak isu-isu orang tanpa dokumen ini bukan baru. Ini sudah lama, isu ini sudah lama. Tetapi kenapa baru-baru ini sahaja ia muncul? Kerana ada masalah kita melihat isu ini sebagai isu kecil, isu tidak dipedulikan, isu kenegerian dan isu sensitif dan sebagainya. Jadi kita membawa satu gelombang mengangkat isu-isu kelas masyarakat kelas bawah ini di peringkat nasional dan di peringkat internasional. Apa yang kita buat di organisasi saya dengan teman-teman saya, kita cuba untuk datang tinggal di kampung-kampung orang yang ada masalah dokumentasi ini, stateless ini, untuk kita lebih mendalami masalah-masalah mereka. Kita kena faham dulu cara hidup mereka, bentuk fikir mereka. Jadi kita mengambil metode untuk membuat sekolah menjadi pusat pendidikan supaya kita boleh menyelusuri banyak lagi hal-hal lain daripada sekolah itu sendiri. Kita percaya bahawa guru itu dihormati dan disanjungi, dipercayai oleh orang-orang masyarakat umum. Jadi kita menggunakan sekolah itu mengajar anak-anak ini. Satu, kita sudah menyelesaikan satu hak pendidikan mereka. Pengalaman menarik yang saya paling suka saya mengajar, maksudnya tiada, kalau kita mengajar di sekolah, saya ada pengalaman mengajar beberapa bulan lah saya mengajar di sekolah swasta, kita kena ikut silibus tu. Tapi di sekolah alternatif kita ikut apa yang anak-anak tu mau belajar. Kita terbuka, kita tanya dorang mau belajar apa, kita tanya okey tak kalau kita mau belajar ni. Jadi bagi saya tu satu pendidikan yang sangat baiklah. Dia bukan bergantung dengan apa yang guru mau ajar, tapi kita tanya anak-anak dorang mau belajar apa lagi. Kedua adalah dalam komuniti itu kita cuba merungkai banyak lagi masalah-masalah mereka. Kalau daripada segi kesihatan, kita membantu orang-orang ini mendapatkan ubat, menghantar mereka ke klinik ataupun pengobatan. Lepas tu saya ajar juga subjek kesihatan dan keselamatan. Daripada situ saya tengok untuk kesihatan dan keselamatan ni dia lebih fokus kepada isu-isu kesihatan dalam kalangan anak-anak. Ketiga adalah kita cuba menyelesaikan dari hak keselamatan mereka. Jika mereka ada hal-hal keselamatan yang mereka kena, mereka dicabut, mereka dirobek atau mereka mahu terancam, dibunuh dan sebagainya, atau mereka tiba-tiba dianiaya oleh mana-mana penguasa dan sebagainya, kita cuba untuk jadi juru bicara mereka untuk bercakap sendiri dengan pihak berkuasa ataupun pihak mahkamah lah. Kami ada baju yang tema-tema sempurna lah. Saya sayang sempurna, kami ada maksukul sempurna, ada beberapa lah baju-baju tentang sempurna dan ada baju tentang sekolah.
tentang pendidikan untuk semua, tentang pendidikan alat perubahan bangsa. Ini baju tema Borneo Comrade. Dan ini adalah baju khas yang didesain, direka oleh Pangrok Sulap. Pangrok Sulap ni adalah artis internasional lah yang berada di lokal juga, Sabah, yang mana dia buat satu desain khas untuk kami. Dia sumbang untuk kami untuk desain ni ukir kayu ya. Sekolah di Air, Impian di Gunung. Ini projek kami buat untuk mendanai sekolah alternatif. Seterusnya daripada sudut ekonomi, kita cuba untuk membentuk satu jalan ekonomi supaya mereka boleh terus mandiri sendiri, tidak bergantung harap ekonomi di luar. Sebab di luar ini mereka akan dieksploitasi daripada sudut pekerjaan. Bagaimanakah kita mendidik anak-anak di sini untuk menjahit, mencetak baju, memasak. Di sekolah alternatif saya mengajar jahitan tangan, jahitan mesin. Lepas tu baru-baru ni kami buat BK Craft, buat scrunchies, ikat rambut tu. Saya ajar anak-anak ikat rambut. Supaya mereka boleh timbulkan nilai tambah di dalam diri mereka, yang akhirnya kalaupun mereka kerja, mereka tidak jadi pelayan di restoran, mereka jadi tukang masak, mereka boleh demand mereka punya gaji sendiri. Kita ajar mereka untuk bercocok tanam, macam mana mau jual sayur, macam mana mau pasarkan sayur di kebun-kebun komuniti. Jadi ini penting supaya mereka boleh percaya bahawa mereka juga ada hak untuk hidup lebih baik, hidup lebih maju, sama seperti orang-orang lain. Ya. Tapi tanam sebelah lagi. Semoga semakin ramailah orang tahu tentang isu ini. Itu bukan sahaja di tanah Borneo, tetapi di tanah Melayu pun. Semoga suara anak-anak ini terdengarlah bahwa masih ramai lagi anak-anak yang kecicir daripada kesehatan, kecicir itu daripada negara. Dan suara-suara kecil mereka ini dapat diangkat dan didengar oleh orang yang bertanggung jawab. Dan semoga semakin ramai lagi orang-orang yang tahu tentang keberadaan mereka di tanah sempurna ini. Saya percaya pendidikan adalah alat perubahan bangsa. Karena apa? Tanpa pendidikan, kita tidak tahu mana baik, mana buruk. Kita hanya buat apa sahaja mengikut pengalaman hidup kita yang berada di persekitaran kita. Itu saja. Jadi dengan pendidikan, kita mampu memberitahu anak-anak kita, diri kita sendiri, okey, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mampu untuk membawa kita melihat masa depan yang lebih besar, yang lebih luas. Jadi pendidikan ini sangat-sangat penting supaya kita semua boleh menggali keilmuan untuk mencari jawapan masalah-masalah ataupun apa-apa yang akan berlaku di masa hadapan. Terima kasih, terima